dalam pembahasan Rang Undang-Undang Pembekalan Peruntukan Semula Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan bagi peruntukan tahun 2024. Ya, sudah pastinya apabila ada kementerian baru diwujudkan dengan penstrukturan semula, perkara ini perlu dibawa ke Parlimen untuk diluluskan semula. Saya ada beberapa soalan berkenaan dengan dua kementerian baru yang diwujudkan. Yang pertama, kita tahu Kementerian Digital yang asalnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dan yang keduanya berkenaan dengan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air ataupun Petra. Saya menyambut baik kewujudan dua kementerian baru ini sebab saya yakin dengan adanya dua kementerian baru ini diwujudkan di bawah Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, ia membolehkan sistem ataupun tata kelola yang lebih baik dalam urusan-urusan ataupun perkara yang berkaitan. Contohnya, dalam bidang digital. Apabila diasingkan daripada komunikasi, membolehkan Kementerian Komunikasi lebih menjurus fokus kepada komunikasi dan perkara yang berkaitan dengan digitalisation ataupun naik taraf dan sebagainya difokuskan oleh Kementerian Digital. Saya menyambut baik. Sama juga keadaan dia dengan kementerian yang dinamakan Petra, Tenaga dan Air daripada alam sekitar. Cuma persoalan besar timbul di sini. Selain daripada peruntukan yang disebutkan yang perlu diperuntukkan semula ke kementerian yang baru, yang lebih penting adalah dengan adanya dua kementerian ini sudah pastinya akan wujud jawatan baru KSU, Ketua Setiausaha Kementerian, timbalan-timbalan KSU dan juga penjawatan lain. Jadi persoalan saya di sini adalah kepada Kementerian Kewangan adalah sama ada berapakah jumlah yang terlibat dengan diwujudkan dua kementerian baru ini. Sebab kalau agensi-agensi tersebut ditempatkan semula di kementerian baru, ya okey, saya percaya tidak melibatkan kos tambahan. Sebab agensi tersebut sudah mempunyai struktur organisasi masing-masing. Cuma ditempatkan di kementerian yang berbeza. Tetapi apabila ada kementerian baru, berapakah penjawatan dan kos yang terlibat? Jadi mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan 2. Okey, ia berbeza keadaan dengan Kementerian Kewangan. Apabila ada jawatan Menteri Kewangan 2 sebab kementerian tersebut sudah ada, cuma tambah jawatan saja. Dan satu lagi perkara yang saya nak sebutkan di peringkat dasar ini adalah berkaitan dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Sebab saya nampak urusan berkaitan dengan franchise dipindahkan daripada KPDN ke KUSKOP. Inilah satu-satunya yang saya nampak di sini, ya, yang untuk orang undang-undang yang kita bentangkan, kita bahaskan pada petang ini, yang tidak melibatkan kementerian baru. Kementerian tetap sama, KPDN dengan KUSKOP. Cuma yang bezanya franchise, perniagaan franchise, hak ewa, penyeliaan dan sebagainya, keseluruhannya dipindahkan daripada KPDN ke KUSKOP. Adakah selepas ini keseluruhan urus niaga ataupun perniagaan franchise termasuk semua undang-undang akta yang berkaitan peraturannya 100% dibawa KUSKOP? Maknanya selepas saat ni KPDN tidak terlibat lagi. Sebab saya memang tahu sebelum ni perniagaan franchise melibatkan dua kementerian. Memang kadang-kadang dia boleh timbulkan keadaan yang ialah bila dua kementerian, set undang-undang yang berbeza yang boleh merencatkan bidang franchise tersebut di negara kita. Jadi dengan adanya 100% dipindahkan ke KUSKOP, apakah perancangan daripada KUSKOP sendiri agar perniagaan franchise ini boleh terus maju, malahan ada lonjakan pada masa akan datang. Sebab kita tahu perniagaan franchise ini adalah satu perniagaan yang boleh dimajukan, berdaya saing, berdaya maju dalam perniagaan yang ada pada hari ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Baik, terima kasih Yang Berhormat